Hai kawan-kawan, hari ini kita nak belajar berkaitan dengan 1.2 tisu meristem dan pertumbuhan. Kita masih berada di dalam bab 1 iaitu organisasi tisu tumbuhan dan pertumbuhan. Okay. Ini adalah projek yang telah dihasilkan. Saya memilih Low punya. Okay, tahniah Low. Okay, Low menuliskan di sini ialah kepentingan pertumbuhan primer. Okay, yang pertama, dia dah buatkan keyword iaitu pemanjangan pokok. Kedua, fotosintesis. Ketiga, untuk air dan garam mineral. Dan keempat, untuk sokongan. Mari kita tengok sama-sama pemanjangan pokok. Okey, pertumbuhan primer membantu pokok menyerap cahaya untuk menjalankan fotosintesis dan menyebabkan dia lebih panjanglah. Okey, dan fotosintesis pula floem primer mengangkut di sini. So, kejap saya tambahkan di sini. Floem primer mengangkut bahan organik. Okey, so kita tambahkan ayat sikitlah bahan organik. Ataupun kita kata di sini, dia mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bahagian lain. So, kita ada tambahan sikit di sinilah. Okay, nampak ayat tu lebih cantik sikit. Okay, keyword ketiga, air dan garam mineral. Xylem primer mengangkut air dari, so adalah sikit, dia mengangkut apa macam tu. Okay, mengangkut air dari tanah melalui akar ke daun. Okay, last kali, Xylem phloem memberikan kepada tumbuhan herba dan tumbuhan muda, iaitu memberikan apa? Sokongan. Okay, terima kasih Long. Okay, seterusnya ini daripada Alia Dayana. Okay, tahniah Alia. So Alia pun membuatkan peta minda yang sangat memudahkan lah. Okay, dia terus membuatkan iaitu atas sekali seperti Lo, dia membenarkan pemanjangan pokok, mengangkut hasil fotosintesis yang tadi Lo tak ada tu. Okay, melibatkan tisu meristem. Okay, betul, dia melibatkan tisu meristem apex. Mengangkut air dan garam mineral. Kalau boleh di sini, Alia punya tu perlu spesifik lah. Mengangkut air dan garam mineral dari akar ke bahagian lain. Macam Lu tadi. Cantik sikit lah. Okay. Memberikan sokongan kepada tumbuhan herba ataupun tumbuhan muda. Okay, di sini Okay. Tahniah kepada Lo dengan Alia. Saya pilih dua poster ini sebagai poster yang terbaik untuk kepentingan pertumbuhan primer. So, di sini kita nak tengok siapa Johan nanti saya berikan hadiah. Okay. Saya memberikan Go Award kepada Lo kerana dia memberikan nota dia sangat ringkas dan tepatlah. Dan dia memberikan keyword-keyword yang ada. So, saya memberikan silver kepada Alia Dayana di sini untuk posternya. Okay, so nanti jangan lupa buka sekolah, cikgu sediakan hadiah nanti Okay. Seterusnya, dua poster yang terbaik saya pilih untuk kepentingan pertumbuhan sekunder. Okay, daripada Sitino Sasliana dengan Inshira. Okay, so dua ni So kita tengok di sini, kita tengok daripada Sitino Saliana dulu. Okay, dia kata kepentingan pertumbuhan sekunder adalah memberikan kestabilan. Okay, cantik saya underline kestabilan kepada tumbuhan dengan menambah diameter, batang dan akar agar bersesuaian dengan ketinggian tumbuhan. Okay, betul. Memberikan sokongan mekanikal, betul. Menghasilkan xylem dan phloem secara berterusan bagi menggantikan tisu dan xylem yang tua dan rosak, betul. So maksudnya kalau dia dah rosak adalah penggantinya nanti. So dia sentiasa menjalankan mitosis dan pertumbuhan. Okay, mampu hidup lebih lama, betul. Ya, pertumbuhan sekunder kita sebenarnya boleh hidup lebih lama. Okay, so untuk Inshira pun sama, dia telah buatkan nota ringkas kat sini, iaitu yang warna apa tu? Susu ni lebih kepada kata kunci tersebut. Okey, cantik Terima kasih kepada Siti dengan Insira. So di sini saya memberikan Gold Award kepada Insira, Silver Award kepada Siti Nur Sasliana. Okey, tahniah kepada dua kawan kita ni Okey, seterusnya kita tengok latihan yang telah saya berikan sebelum ini. Okey, yang pertama iaitu praktis formatif 1.2. Yang pertama, namakan 3 zon pertumbuhan sekunder. Sekunder ke?
Namakan 3 zon pertumbuhan. Cukup Zon pembahagian, zon pembezaan dan zon pemanjangan. Okey Dalam soalan memang tak ada yang ni. Kalau memang tak ada sekunder. Namakan 3 zon pertumbuhan dah cukup Kerana pertumbuhan sekunder tidak berada di sini, dia tak ada pada zon. Okey, so pertumbuhan prima sahaja ada 3 zon, iaitu zon pembahagian, zon pembezaan dan zon pemanjangan. Okey, soalan yang kedua. Rajah menunjukkan keratan rentas batang sebuah tumbuhan dengan menjalani pertumbuhan sekunder. Labelkan. Okey, kita tengok label dia Okey, dari dalam iaitu 1 2 2 1 dari dalam keluar. Dalam ialah xylem, luar ialah phloem. Cantik betul semua. Tahniah kepada pelajar ni Seterusnya kita tengok soalan B. Huraikan pembentukan xylem sekunder dan phloem sekunder. Cambium vascular membahagi secara mitosis. Okey, dapat 1 markah. Okey, sel-sel dalam gelang cambium membahagi ke arah dalam, dapat 1 markah, membentuk xylem baharu. Ke arah luar untuk membentuk phloem baharu. Tisu xylem baharu akan menjadi xylem sekunder dan phloem sekunder. Okey, yang ni sebenarnya saya underline yang ni kan. Dia telah menjadi dalam soalan dah ada. Xylem sekunder dengan phloem sekunder lah. So di sini dia dapat 3 markah. Soalan yang ketiga, mengapakah pertumbuhan sekunder penting kepada tumbuhan? Dia memberikan kestabilan, dia memberikan sokongan mekanikal, menghasilkan tisu xylem dan phloem yang baru, menghasilkan kulit kayu yang kuat dan tebal. Semua tu lepas tu yang memberikan perlindungan kepada tumbuhan. Okey, boleh dapat. Dia tak nak kehilangan air yang berlebihan. Dapat banyak di sinilah. Yang jawapan ini nombor 3 sebenarnya kita boleh dapat daripada poster yang dibuat oleh kawan-kawan kita tadi tu, iaitu pertumbuhan sekunder. Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor 4. Dia kata pertumbuhan sekunder, tumbuhan menyokong pertumbuhan primer tumbuhan. Okey, dia kata sekunder yang menyokong. Dengan menggunakan pengetahuan biologi, sokong penyataan di atas. Okey, kita tengok jawapan calon ni ataupun pelajar ni sama-sama lah Kita bincang sama-sama. Pertumbuhan sekunder berlaku apabila pertumbuhan primer terhenti. Betul? Dia berlaku selepas pada batang dan akar yang telah matang. Okey. Selain daripada itu, pertumbuhan sekunder menyokong dengan penambahan lilitan batang atau akar. Betul, dia tambah lilitan di sini, iaitu menyokong dengan penambahan ukur lilitan batang dan akar. Pertumbuhan primer yang hanya meningkatkan pemanjangan. Tambahan lagi, pertumbuhan primer tidak mempunyai tisu berkayu. Pertumbuhan mempunyai nya. Okey, so di sini kalau boleh jangan guna nya lah. Guna tisu berkayu tu. Pertumbuhan sekunder mempunyai tisu berkayu. Takut nanti kita tak terbaca di atas tu. Pertumbuhan primer tidak mempunyai gelang tahunan. Dia mempunyai gelang tahunan. Okey, dia mempunyai gelang tahunan yang lebih cantik lah. Dia menjadikan kayu tu lebih cantik. Pertumbuhan sekunder mempunyai ketebalan kulit yang lebih tebal. So, dapatlah di sini 4 poin lah sebenarnya. Yang nya tu pun boleh dapat. Okey, so ini adalah contoh-contoh jawapan daripada tambahan saya lah tu. Iaitu tadi, pelajar ni dah dapat dah menambah diameter lilitan tumbuhan sebagai sokongan, menambah bilangan xylem dan phloem, menggantikan yang lama ataupun yang rosak, menggantikan xylem phloem yang rosak, menghasilkan kulit kayu yang kuat dan tebal. So, ini contoh-contoh jawapan yang boleh diberikan di situ. Okay. So, kita teruskan pembelajaran pada hari ini, iaitu kita nak belajar tentang standard pembelajaran yang pertama hari ini. Yang keempat lah, hari itu kita belajar 3. Hari ini kita nombor 4, iaitu yang pertama untuk hari ini, mewajarkan kepentingan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Okay, membanding dan membezakan antara pertumbuhan primer dan sekunder dalam tumbuhan eukaryotik. Yang ketiga, menilai kepentingan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder dari segi ekonomi. So, apa perbezaan dengan kepentingan sebelum ni? So, dia keyword kat sini. Lebih kepada ekonomi hari ni kita nak pergi. Okay. Kita revision kejap, iaitu kita ulang kaji sedikit berkaitan dengan apa yang kita dah belajar sebelum ini. Tisu meristem terbahagi kepada 2, iaitu, masih ingat? Ya, meristem apex, satu lain meristem lateral. Okey, meristem apex terbagi 2, iaitu hujung pucuk dan hujung akar. Meristem lateral terbagi kepada
cambium vascular dan cambium gabus. So ini murid-murid kena ingat So kita nak labelkan di sini. Mungkin paper 1 dia akan keluar ataupun paper 2 dia bagi gambar, suruh kita labelkan. Okay, seterusnya zon pemanjangan untuk pertumbuhan primer. Okay, yang atas yang ni adalah akar ke pucuk Ya, ini adalah akar. Kalau akar, bawah sekali yang akar adalah dipanggil sebagai zon pembahagian. Selepas itu, zon pemanjangan. Dan akhir sekali, zon pembezaan. So, ini kena ingat murid-murid. So, mungkin dalam exam ataupun paper 2 lah. Okay, dia akan bagi gambar, labelkan zon. Ataupun paper 1, labelkan zon pun boleh. Okay. So, ini adalah berbanding dengan sebelah, dia adalah pucuk. Pucuk ni dia terbalik dengan akar lah. Atas sekali ialah pembahagian, lepas tu pemanjangan, akhir sekali ialah pembezaan. Okay. Jenis pertumbuhan-tumbuhan. So, pertumbuhan ada berapa jenis ni? Ya, kita ada 2. Pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Apa itu pertumbuhan primer? Pertumbuhan yang berlaku selepas pencambahan. Kenapa dia nak buat pertumbuhan primer? Untuk menambah panjang batang ataupun akar. Pertumbuhan sekunder, dia berlaku selepas pertumbuhan primer. Untuk tambah ukur lilit dan diameter. Macam tadi kita buat soalan tadi tu. Kepentingan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder dari segi ekonomi. So, sekarang kita nak tengok daripada segi ekonomi pula. Okey. Kalau nak rujuk, dia berada dalam buku teks, muka surat 16. Kita tengok yang pertama. Okey, pokok-pokok yang menjalankan pertumbuhan sekunder ni mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Kenapa kita kata nilai ekonomi yang tinggi? Kerana dia boleh dijual, betul, dijual, diekspor, menambahkan ekspor negara, membantu ekonomi negara. Kedua, kerana dia menghasilkan kayu balak. Okay, contohnya soria, iaitu pokok meranti. Dia banyak digunakan untuk perabot lah. Okay, pokok cengal. Okay, ini adalah contoh pokok cengal. Begitu besarnya pokok tersebut Saya rasa boleh dililit oleh berapa orang entah kalau kita nak lilit pokok tu kan. Okay, tengok manusia tu begitu kedil lah berbanding dengan pokok tersebut. Seterusnya, kita tengok dia mempunyai kayu yang kuat dan keras. Tadi kita tengok pokok cengal tu. Begitu besarnya dia tu menyebabkan inilah dia kuat dan keras. Memang nampak kuat dan keras lah. Dan dia boleh digunakan untuk membuat rumah bot. Cantik rumah bot tu kan. Membuat perabot. Ni banyaklah yang kampung-kampung dia suka macam ni kan. Cantik sofa dia tu. Pintu kebanyakan tu memang kayu lah kan. Okay, so seterusnya, dia mempunyai kehadiran gelang tahunan. Menyebabkan perabot tu kelihatan lebih cantik. Tengok yang ni. So, di tengah-tengah ni kan, dia ada bulat-bulat. Bulat-bulat ni, tu gelang tahunan dia tu. Okey, seterusnya, kayu dan kulit pokok menghasilkan resin dan minyak. Okey, resin dan minyak itu boleh digunakan untuk membuat minyak wangi, ubat-ubatan dan bahan pelekat glue-glue yang kita guna tu. Okey, dan dia mempunyai jualan buah daripada pokok, iaitu buah yang dihasilkan pokok pertumbuhan sekunder tu boleh dijual. Contohnya pokok durian, pokok mangga, pokok rambutan. Okey. So di sini ingat kita punya kepentingan pertumbuhan sekunder sebenarnya sangat membantu dari segi ekonomi kita. Kerana kita boleh menjual buah-buah dia, boleh jual kayu-kayu dia, kita boleh buat perabot, rumah bot. Semua tu adalah kepentingan sekunder dari segi ekonomi. So itu saja pada kelas kita pada hari ini. So selamat mengulang kaji dan kita jumpa lagi selepas ini. Bye.